Mereka memang makan banyak sebab ulat beluncas perlu mengalami satu proses pembesaran yang begitu dahsyat sehingga 200 kali ganda. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, ribuan beluncas terpaksa dimusnahkan. Budak motor ni ada yang kata tak ada masa depan. Untuk kita yang buat motor, yang repair motor ni, kita teruskan repair. Kalau kita tak buat, siapa nak buat lagi? Paling istimewa di sini adalah spesies Idealensis dan juga yellow birdwing. Setiap hari 2 kali kita telur, pagi dengan petang. Kadar survivalnya boleh mencecah sehingga 90% dan itulah pentingnya pembiakan dan pemeliharaan di Taman Rama-Rama ini. Ni kali pertama adopsi rama-rama ni. Bila rama-rama dah tenat, dah mati, kepak dia tetap kekal cantik. Rama-rama besar cantik kepaknya, itulah rama-rama. Terbang, terbang merata, riang gembira di taman bunga. Terbang, terbang merata, riang gembira di taman bunga. Alam semula jadi bersama kepelbagaian flora dan fauna adalah khazanah berharga yang tiada tolok bandingnya. Seperti Taman Rama-Rama dan Reptil yang Melaka ini yang sudah menjaga usia 3 dekad membantu pemeliharaan rama-rama sebagai spesies yang begitu istimewa. Sanktuari ini membiakkan lebih daripada 60 spesies rama-rama yang kebanyakannya sukar ditemui di negara ini. Dalam setahun, taman ini mampu menghasilkan sehingga 200,000 ekor rama-rama pelbagai spesies yang cukup cantik dan menawan. Namun ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, ribuan beluncas terpaksa dimusnahkan kerana pelbagai faktor keterbatasan. Menyusuri sejarah, tempat ini mula dibuka kepada awam pada 1 Februari 1991. Dengan inisiatif sebuah syarikat persendirian yang dibiayai sepenuhnya oleh sebuah keluarga kecil di Malaysia, sanktuari ini telah menjalani banyak transformasi untuk menjadi salah satu daripada pusat konservasi utama yang dikenali sehingga ke hari ini. Menarik dan mempesona, namun memerlukan usaha, kerja keras dan kos yang tinggi untuk menjaganya. Setiap hari 2 kali kita telur, pagi dengan petang. Tapi kalau hujan, kita awalkanlah. Ada yang pakai gunting, ada yang pakai tangan. Sebab telur tak semua yang keras, ada yang lembut sangat-sangat. So, mana yang lembut sangat tu kita pakai gunting je. Mana yang kita keras sikit, itu kita pakai kuti pakai tangan sikit lah. Telur akan berkurangan sebab hujan kan. Kalau hujan, rama-rama memang tak terbang, dia duduk bawah daun. Macam melindungi diri dia lah. Menyelami transformasi rama-rama memang menakjubkan. Proses biologi perkembangan rama-rama ini termasuk dalam kategori metamorfosis. Hal ini merujuk kepada perubahan demi perubahan yang berlaku selepas proses penetasan. Kini antara ulat beluncas yang terdapat di makmal ini, yang mana kita pastikan jika telur rama-rama itu dibiarkan sahaja di taman-taman tanpa pemantauan, kadar survival hanya 2% saja. Tapi bila dimasukkan ke dalam makmal, dijaga dengan sempurna, jadi ulat beluncas, kepompong dan rama-rama, kadar survivalnya boleh mencecah sehingga 90%. Dan itulah pentingnya pembiakan dan pemeliharaan di Taman Rama-Rama ini. Warna, corak dan saiz bagi telur dan beluncas adalah berbeza mengikut spesies rama-rama.
Kajian dan penyelidikan mengenai rama-rama adalah proses berterusan yang tiada henti. Justru itu, tumpuan sepenuhnya harus diberikan kepada pemeliharaan rama-rama ini demi mengelakkan kepupusan berlaku kepada spesies yang terancam. Di sebalik taman rama-rama yang memukau pandang, ramai yang tidak tahu akan kewujudan ladang untuk membiak pokok perumah sebagai makanan meluncas dan rama-rama. Tampak mudah, namun komitmen ini memerlukan kesabaran bekerja dan sokongan dana yang mencukupi dalam menguruskan tanah seluas 7 ekar ini. Ulat beluncas dia makan daun daripada sejenis pokok perumah sahaja. Jadi sekiranya kami mengalami kegagalan di tapak penanaman pokok perumah ini, bermakna segala bentuk pembiakan rama-rama atau pemeliharaan ulat beluncas dalam makmal kita turut akan dihentikan. Kita juga perlukan daun dari pelbagai peringkat sebab ulat beluncas yang baru menetas, dia hanya makan daun yang sangat-sangat muda dan lembut. Manakala ulat beluncas peringkat ketiga, keempat dan kelima, dia memerlukan daun yang lebih tua, lebih matang dan fiber dia tinggi sikit dan kandungan air dalam daun adalah kurang sikit. So sekiranya kita berikan ulat beluncas yang peringkat 3 ke atas ni daun yang muda, jadi dia akan mengalami satu keadaan seperti cerit berik dan menjadi lemah dan kemudian pemeliharaan akan gagal. Mereka memang makan banyak sebab ulat beluncas perlu mengalami satu proses tumbesaran yang begitu dahsyat sehingga 200 kali ganda dari detik penetasan dari telur dia hingga ke satu masa apabila dia bertukar menjadi kepompong rama-rama. Banyak cabaran dalam membekalkan makanan yang sihat dan berkualiti kepada ulat beluncas yang dijaga di makmal. Sebagai contoh, serangan makhluk perosak yang merosakkan daun-daun di sini. Kerana pihak Taman Rama-Rama perlu menyediakan makanan yang sihat dan berkualiti untuk perkembangan yang baik kepada ulat beluncas yang dijaga. Tapi disebabkan musim kemarau dan juga serangan makhluk perosak, jumlahnya terjejas. Kerana dalam masa sehari, tempoh ataupun jumlah yang diperlukan untuk membekalkan makanan kepada ulat beluncas ini ialah sebanyak 1 tan lori daun-daun yang segar dan terbaik. Puluh tahun lalu, hanya 8 orang pekerja menguruskan taman ini. Kini jumlahnya meningkat kepada 28 orang. Berganti dekad, antara spesies rama-rama yang paling banyak terdapat di sini ialah Clipper dari kumpulan Nymphalid yang dibiakkan sehingga 30,000 ekor setahun. Apa tu? Madu. Clipper ni sangat istimewa kerana cara penembangan dia yang lain daripada rama-rama lain. Kebiasaan rama-rama lain kita boleh nampak kepak dia terbang macam tu. Tapi Clipper dia seakan-akan lompat di udara. Lompat macam tu. Dan di sini di Malaysia kita bersyukur sebab masih lagi terdapat Clipper dan kami di sini berusaha dengan giat untuk menanamkan pokok perema dia yang banyak supaya boleh menampung pembiakan Clipper 50,000 satu tahun. Rama-rama adalah saya adalah rama-rama. Dan tak sangka satu hari saya yang kena menurunkan perintah arahan untuk melupuskan lebih dari 3,000 ulat beluncas. Sanktuari ini telah mencecah skala pembiakan sehingga
200,000 ekor rama-rama setiap tahun. Semuanya adalah hasil daripada 4 makmal pembiakan yang dijaga rapi. Saban tahun, sanktuari ini melepaskan hampir 20,000 ekor rama-rama yang dibiakkan sepenuhnya di dalam makmal ke alam sekitar. Sebagai daripada usaha konservasi rama-rama negara. Baiklah, selama sebulan berada di makmal, akhirnya rama-rama spesies Idelinchus ini akan dilepaskan di taman yang kedua ini, yang mana ia sangat cantik dan difahamkan Malaysia satu-satunya negara yang membiakkan spesies ini. Dan ia dijaga rapi dan juga memakan masa yang lama untuk dikaji. Akhirnya, hari ini akan dilepaskan. Rama-rama Malaysia Giant Training atau nama saintifiknya Idelinchus bagaikan lukisan indah yang berterbangan. Sayap rama-rama ini mencecah 165 mm, menjadikan ia sebagai antara rama-rama yang terbesar di Malaysia. Hampir semua rama-rama pun dah suka untuk dijumpai di kawasan sekitar, tapi yang paling istimewa di sini adalah untuk spesies Idelinchus dan juga untuk spesies yellow birdwing. Kerana untuk dua spesies ni, selain hanya dibiakkan di sini, dua spesies ni adalah terlindung di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 di bawah Perhilatan. Semua masyarakat dilarang untuk menjaga, membiakkan ataupun menyimpan mana-mana bahagian rama-rama tersebut, termasuklah sayap, telur, kepompong dan ulat beluncas. Jadi hanya individu yang mempunyai lesen sahaja yang berhak ataupun layak untuk menyimpan spesies ni. Kecantikannya memukau, lantaran itu sentiasa diburu oleh pecinta terlarang. Dah berapa? 6 bulan? Ada 6 bulan, ada setahun. Kepak dia tetap cantik seperti seakan-akan masih hidup lagi. Bila rama-rama dah tenat, dah mati, kepak dia tetap kekal cantik dan kalau tidak dirosakkan sengaja atau dipijak, kecantikan tu pada kepak rama-rama akan bertahan selama-lamanya tanpa perlu dibuatkan apa-apa pun, tanpa perlu diawetkan, tanpa perlu dibuat apa-apa pun. Cinta pada rama-rama bererti pengorbanan yang tidak mengenal jemu. Namun dugaan kali ini begitu menghiris rasa. Ekoran wabak COVID-19 dan ketiadaan pengunjung, sejumlah besar beluncas yang dibesarkan di makmal terpaksa dilupuskan. Tanpa pengunjung, dana tak dapat dikumpulkan. Rama-rama adalah saya adalah rama-rama. Sepanjang umur saya pemikiran saya diprogramkan untuk membiak, menjaga dan menghidupkan, menjayakan proses metamorfosis rama-rama. Dan tak sangka satu hari saya yang kena menurunkan perintah arahan untuk melupuskan lebih dari 3,000 ulat beluncas. Itu tak termasuk ulat-ulat peringkat 1, telur-telur. Kalau kira semua sekali, tak kurang daripada 10,000. Masa itu, lepas saya dah bagi arahan, saya tengok staf-staf makmal kita dah tengah buangkan ulat-ulat tu dalam tong sampah. Saya pun tinggalkan makmal lah sebab saya tak boleh tengok. Masa tu sampai separuh jalan air mata dah keluar. So ini memang menyedihkan lah, menyedihkan. Melihat rama-rama mati secara semula jadi sudah memilukan. Apatah lagi terpaksa menggunakan tangan sendiri untuk melupuskannya. Sesuatu perlu dilakukan
demi survival taman ini yang menjadi sanktuari indah tumpuan pelancong. Selamat pagi, Taman Ramai Utama ke? Ya, betul. Kita ada program adopsi masih ada lagi. Kita ada 2 set RM20 dan juga RM50. Dah siap Ruang pejabat ini menjadi saksi usaha keras petugas dan pecinta rama-rama untuk memastikan semua spesies dapat dikembangbiak dengan baik dan dapat memberi peluang kepada rama-rama untuk terbang bebas ke langit memancarkan keindahan alam ciptaan Tuhan. Kreativiti perlu digerakkan demi menjana sumber kewangan yang kukuh. Operasi keseluruhan taman ini bukan hanya tanggungjawab pihak pekerja, malah semua manusia perlu bertindak sebagai khalifah dan pelindung haiwan. Program adopsi ini umpama talian hayat survival spesies rama-rama. Ni kali pertama saya membeli program adopsi ni kerana sebelum ni pun tak pernah terfikir nak menjaga ataupun nak adopsi rama-rama ni. Jadi apa salahnya kalau saya cuba untuk pengalaman baru bagi saya untuk menjaga ataupun adopsi rama-rama yang ada kat sini. Mungkin antara sokongan saya itu boleh menyumbang dana untuk bagi tempatnya bagi terus berjalan, bagi membiarkan rama-rama yang ada kat sini lah. Buat masa sekarang, makmal pembiakan rama-rama kami beroperasi secara minima. Jadi, untuk bilangan spesies yang dibiarkan di dalam makmal buat masa sekarang juga adalah agak terhad. Dan kami akan cuba untuk memberikan spesies yang terbaik untuk pelindung rama-rama di luar sana, dan yang paling penting spesies rama-rama tersebut adalah dari Malaysia. Semua pengadopsi akan mendapat nombor-nombor pelindung rama-rama, di mana di sini kita ada sediakan 5 orang pelindung rama-rama. Individu yang mengadopsi kalau menghadapi sebarang masalah berkenaan kepompong ataupun rama-rama, boleh terus hubungi pelindung rama-rama di sini. Jadi kami akan sentiasa bersedia untuk membantu. Hakikatnya, alam dan manusia tak dapat dipisahkan. Melihat alam bererti memerhatikan kekuasaan pencipta dan memupuk rasa tanggungjawab kepada anak-anak untuk menjadi pelindung haiwan sejati. Ikut pengalaman saya, pembelajaran yang paling bagus ni ialah pembelajaran yang mereka terlibat secara langsung. Kita panggil learn through experience. Jadi anak-anak bila dia belajar melalui experience dan melihat sendiri bagaimana kepompong kemudian bertukar menjadi rama-rama, kemudian rama-rama ini menjadi haiwan yang cantik dan boleh dibebaskan, anak-anak akan belajar menghargai alam sekitar, menghargai tumbuh-tumbuhan, menghargai haiwan, menghargai kecantikan, dan mereka, saya pasti dia akan ingat sampai dia dewasa pengalaman seperti ini. Alim, kenapa Alim suka rama-rama? Sebab dia cantik. Sebab macam ni. Hai, saya Warna Hana Muspira binti YSA berumur 9 tahun. Kawan-kawan suka rama-rama tak? Rama-rama mempunyai bentuk yang unik dan warna-warni. Saya amat suka rama-rama. Kawan-kawan tahu kitaran hidup rama-rama? Rama-rama mempunyai 4 kitaran hidup yang berbeza. Pertama, telur. Rama-rama yang matang akan menghasilkan telur. Kebiasaannya, telur akan menempel pada daun atau dahan pokok. Kedua, beluncas atau larva. Telur yang matang akan pecah seterusnya menghasilkan beluncas. Beluncas atau larva akan makan dan terus membesar serta ditumbuhi bulu-bulu halus dan corak tertentu mengikut spesiesnya. Ketiga, kepompong atau pupa. Pada tahap ini, beluncas akan berubah dan menggantungkan diri dalam kepompong. Keempat, rama-rama. Kepompong pecah, maka rama-rama akan keluar dan terbang sebagai rama-rama yang sangat cantik. Rama-rama adalah sumber kebahagiaan dan kesyukuran. Demi kelestarian alam sekitar, jangan bunuh rama-rama.
Dia memang legend. Dengan pengeluaran dia pun sekarang ni dah stop. Jadi kenapa saya tak boleh repair balik body ni jadi condition asal. Kita ikut balik spek macam ori. Repair body, macam nak recon balik jadi asal ni banyak permintaan. Jadi saya cubalah bodywork ni. Saya nak menyumbang kebolehan kami ni dengan baik pulih motosikal. Kepuasan dan minat. So susahlah kalau nak jual pun memang berat hati. Deruman enjinnya dikatakan memikat jiwa. Reka bentuknya didakwa memukau mata. Bagi peminat motosikal, ia idaman kalbu. Jentera buatan negara Matahari Terbit ini pernah menjadi idaman golongan remaja Malaysia di sekitar pertengahan tahun 80-an sehingga awal milenia. Saya tak tukar ni sebab satu sebab dia kenangan, lagi satu kalau bagi orang lain mungkin dia hanya sebuah motosikal, tapi macam bagi saya ini hobi. Ini adalah hobi kami. Macam tu lah. So satu orang kata keperluan, kepuasan dan minat. So susahlah kalau nak jual pun memang berat hati. Memasuki pasaran Malaysia pada tahun 1985, ketika itu motosikal RXZ menjadi kegilaan dan impian terutamanya kepada golongan lelaki. Biarpun berusia 35 tahun tetapi selepas dibaik pulih, keadaannya kembali seperti asal, seolah-olah baru keluar dari kilang dan tunggangannya sangat memuaskan. Kini, setiap pemiliknya menyimpan 1001 kenangan manis bersama motosikal kesayangan masing-masing. Di Bertam, utara Malaysia, didorong perasaan sayangkan motosikal yang pernah dimiliki, Putra Izzuan Buang memulakan hobi restorasi motosikalnya. Bermula sebagai minat dan hobi di rumah ketika usia baru menjangkau 15 tahun, kini Putra Izzuan berjaya memiliki 3 buah kedai motosikal berasaskan baik pulih dan penyelenggaraan. Bila dah saya berjaya buka satu kedai motor kecil, banyak sambutan. Jadi sambutan yang alhamdulillah nak repair motor. Tapi bila ada yang kadang customer minta permintaan tu yang saya kata banyak permintaan macam nak repair body, macam nak recon balik jadi asal ni, banyak permintaan. Jadi saya cuba untuk bagi benda tu bagi jadi. Jadi saya cubalah bodywork ni. Hari ini ada permintaan terhadap kepakaran mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami dah pergi garaj, kita nak tengok motor macam abang janjikan tu. Okey. Macam mana abang nak kita restore ni bang? Kalau boleh saya motor ni pun banyak kenangan. Okay. Jadi saya ingat nak buat macam baru pula pada kilang. Boleh bang. Boleh tapi sangat ambil masa lah bang. Macam condition asal ni bang. Okey. Kita cubalah. Kalau terima kasih banyak abang percaya kat kami. Kami harap abang dapat faham. Sebab restore sebiji motor ni sangat mengambil masa bang. Tapi macam body ni pun bekas accident dulu. Okey. Jadi kita nak buat balik Nak buat balik semua. Lepas tu body-body yang mana yang barang yang tak ada tu. Kalau yang boleh. reput apa kita buat balik minta buat balik semua.
Dia tak banyak masalah. Jadi cuma yang saya stopkan sebab insiden ya. Lepas pada tu saya ingin ramai balik yang bawa motor ni, yang menggunakan motor ni, jadi saya nak menggunakan yang balik ya. Berusia 40 tahun, bapa kepada 4 orang anak ini ingin mengembalikan kenangan bersama motosikal kesayangannya itu ketika di zaman bujang. Ini motor yang pertama yang saya pakai dulu, lebih kurang 15 tahun yang lepas. Motor kedua saya dah tukar motor lain, tapi tinggal body pun saya masih sayang lagi dengan condition motor ni. Sebab tu saya minta buat balik motor ni, jadikan motor yang baru balik untuk kegunaan mungkin untuk anak-anak saya yang akan datang. Sangat berminat dengan dunia permotoran beroda dua. Berkat mencari pengalaman dengan bekerja di beberapa buah bengkel, kini Putra Izwan yang lebih senang disapa Wan Putra sering mendapat permintaan pelanggan dari seluruh negara untuk membaik pulih motosikal mereka. Saya pilih motosikal ni sebab dia legend. Dia memang legend. Dengan pengeluaran dia pun sekarang ni dah stop. Jadi kenapa saya tak boleh repair balik body ni jadi condition asal. Kita ikut balik spek macam ori. Kita ada satu body original. Jadi kita tiru balik macam mana bentuk dia, macam mana nak bend dia, welding dia, semua kita ambil balik dekat body tu macam mana. Kadang tak jadi pun kita buang balik, kita buat bagi seakan-akan lah macam body original balik. Sangat popular di Thailand, Indonesia, Singapura dan Malaysia selepas lebih 2 dekad di atas jalan raya, akhirnya pada tahun 2011 model ini dihentikan pengeluarannya untuk pasaran jagat raya. Okey, ni proses yang pertama kita bodywork. Bodywork kita ni banyak kita tukar bracket single stand, bracket double stand, dan macam-macam bracket lagi ya. Jadi kita kat sini kita boleh welding, tengok macam condition asal kilang balik. Jadi mana lekuk dia welding, cara nak corner dia welding semua kita ambil balik daripada body original. So kita copy balik welding. Reka bentuknya pernah menjadi motosikal kegunaan jalanan paling panjang jangka hayatnya di negara ini. Mungkin dulu orang dapat kenal kedai ni sebab saya banyak buat recon barang. Jadi ada yang sampai hantar sebiji motor untuk recon. Saya buat motif motor tu nak jadi macam keluar kilang balik. Jadi keluaran kilang kita restore. Di sini, pengetahuan fizik dan estetika automotif untuk membaik pulih motosikal digabung agar kerangka badan motosikal dapat dilahirkan kepada bentuk asal. Restore setakat ni yang paling mahal saya buat lebih kurang 20,000 lebih lah. Dari condition dia cuma bagi kat saya body chassis, crankcase sebelah number, kita restore balik bagi jadi sebiji motor. Restore kita ni ikut spek macam original asal yang tak langgar patah pengangkutan jalan ni kan. Kita tak ada rosek macam nombor body, nombor chassis tu kita memang tak boleh rosek lah. Bergantung kepada kondisi dan kerosakan, setiap daripada motosikal yang dibaik pulih dianggar memakan masa 2 bulan untuk disiapkan. Proses kita nak recon balik barang yang ikut tahun, ikut spek motor. Yang mana crown yang untuk stok yang lamanya dia ni sebelum yang kita buat. Yang lepas kita siap. Proses ambil masa untuk kita recon satu part ni lebih kurang setengah jam untuk satu part kita recon balik. Fork yang sebelum buat, bila hasil selepas buat dia akan jadi macam ni. Okay, part yang paling susah nak recon balik fork rest. Memang sangat ambil masa sebab dia banyak berlekuk. Dia banyak berlekuk ni, jadi kita nak ambil angle untuk kita recon ni.
Ini enjin tengah ataupun crankcase. Proses untuk semblah dia ambil masa sama 1 hari. Okey. Ini adalah bahagian enjin tengah motosikal yang telah mereka perbaiki melalui proses sandblast yang dinyatakan tadi, dan keadaannya sangat berbeza berbanding dengan enjin ketika diterima daripada pemilik motosikal. Dan di hadapan saya juga adalah sebuah kerangka motosikal yang telah diperbaiki sepenuhnya, dan biarpun proses-proses ini adalah sangat teknikal, tetapi bagi mereka ia adalah sebahagian daripada seni. Menyuntik momentum deruman bagi industri pemotoran yang dipacu permintaan serta minat baharu, kini enjin 135cc ini kembali bernyawa. Kita nak mengecat dia dengan debu cat tu. Bagi saya debu-debu cat tu itu yang paling berharga untuk kita dapat jadi macam kondisi asal. Bertunjangkan kekuatan kekeluargaan, Nur Hayati dan 3 cahaya matanya menjadi kombinasi usaha padu kepada anak jati kelahiran Kuala Lumpur ini. Hanya bermula dengan menjual alat ganti motosikal dari rumah, bapa berusia 37 tahun ini berjaya membuktikan simbiosis dorongan keluarga dan keazamannya kini membawa kejayaan. Dan untuk saya jadi macam sekarang ni kan, banyak jugalah. Bukan saya sampai dihina untuk kenapa hang nak buat lagi. Kerja-kerja buat macam ni susah. Baik servis je motor. Saya bila saya dah mula buat bodywork ni, saya rasa saya boleh buka peluang untuk anak-anak muda yang semua berkebolehan. Anak-anak muda sekarang ni pandai bab motosikal ni. Jadi saya gunakan stage ni untuk saya nak tarik anak-anak muda yang nak belajar atau yang nak bekerja dengan saya. Saya panggil. Disulami tekad dan semangat selepas menamatkan pengajian kemahiran sijil di sebuah institusi kemahiran tempatan, usahanya dibangunkan pada 2015 dengan dibantu 5 orang petugas. Ini body yang accident. Buat macam ni. Sebelum kita nak letak dekat jig ni, kita kena tengok, cek balik bahagian bengkok ni. Maknanya kalau kita tak boleh nak duduk atas jig lah. Kita kena tukar batang. Tukar batang dia. Tukar batang ni tak melibatkan kacau nombor chassis asal motosikal ni. Jadi kita akan buang satu-satu braket ni untuk kita salin batang ni balik. Batang ni. Dah bengkok macam ni ya. Dan lepas tu baru kita duduk kat jig center balik body. Nekat meluaskan horizon pemikiran untuk membesarkan ekonomi diri, turut menimba ilmu permotoran dari para sahabat. Bagi langkah pertama, kerja-kerja baik pulih dilakukan terhadap motosikalnya sendiri. Lepas buka bengkel ni, banyak permintaan untuk repair body. Jadi kenapa saya tak boleh buat kan? Sebab dari segi nak welding, nak gosok ke, nak welding, saya rasa saya kena cuba. Bila orang main hantar body yang nak repair, banyak body yang pecah, body bengkok semua ni, kenapa saya tak boleh buat? So saya go on sampai hari ni. Ikut ni. Ke sini. Sampai sebelah sini. Kiri sikit. Kepuasan untuk sebiji body ni yang bagi saya puas hati bila saya dah siap wedding bracket semua, saya dah balancing alignment body sampai dah dapatkan color balik. Bila dah siap tu untuk didirikan jadi sebiji motor tu, yang tu pun saya dah rasa puas lah. Bertunjangkan kekuatan intelektual serta kemahiran, kini Izwan membimbing anak-anak didiknya untuk memajukan diri mereka. Dengan sinergi yang ada, selepas 3 tahun, Muhammad Izzuddin Rabbani Burhanuddin
Banyak menimba pengalaman di bawah tunjuk ajar majikannya. Kita cek yang body yang terdahulu. Okay, cek ni. Okey, 128 1080. Okey, yang ni berapa bulan? Contoh. Yang ni 15/8. Dekat ni apa kejayaan kami dekat sini? Kami berjaya restore motor ni seperti keluaran asal kilang dia. Cuma saya lagi semangat bila owner motor sangat memahami. Sebab kita tak spend berapa hari boleh siap. Ramai yang dekat sini hantar motor sebab kata saya boleh buat condition motor tu macam keluaran kilang. Dan saya pun semangat nak buat lagi sebab owner motor ni semua memahami. Okey, body ni apa lagi yang dia nak buat? Body ni satu. Okey. Okey, tunjuk. Ni set. Body ni apa, tongkat tepi, Tongkat tepi, tongkat tengah, tongkat tengah. tongkat tengah ya, tongkat tengah. Lepas tu telinga tank dia. Telinga tank dia dah buruk. Telinga tank. Kemudian trip footrest dia. Trip footrest dia dah loose. Okey. Trip footrest. Lepas tu crack. Crack tempat biasa bawah ni bang. Crack Crack tempat biasa. Lepas ni kalau yang mana-mana motor body sampai, owner kadang dia tak pasal. Kita tengok balik yang mana bahagian yang selalu crack tu. Okey. Jangan harap owner. Kadang-kadang tu kita dah ending, lepas ending buat tu siap, ada crack lagi. So kita kena tengok detail dekat mana yang selalu crack tu, kena maklum balik kat owner. Okey. Usaha Wan Putra kini membuahkan hasil apabila berjaya membuka bengkel besar yang berpindah dari Butterworth ke Kepala Batas, Pulau Pinang. Harga kita cat part motor yang nak jadi macam condition asal ni memang makan masa. Cat dia tu kita nak mengecat dia dengan debu cat tu. Bagi saya debu-debu cat tu itu yang paling berharga untuk kita dapat jadi macam condition asal. Sifat berani mencuba yang ditunjukkan di dalam usaha yang semakin diminati ramai ini simbol suatu kejayaan. Daripada cat biasa, kini kerja-kerja baik pulihnya mengguna bahan powder coating bagi menghasilkan keaslian warna mengikut bentuk asal motosikal dua lejang ini. Harapan saya selepas ni, saya nak yang mana yang buat yang repair motor kecil-kecil kat rumah, kat kedai, cuba berani untuk buka kedai. Bila kita dah berjaya buka kedai, pandangan orang agak macam buat motor ni dah boleh berjaya sampai macam ni kira memang betul lah. Kira kita nak elakkan di pandangan orang kata apa? Budak motor ni ada yang kata tak ada masa depan. Kalau kita restore tu, yang main motor ni kan rosak. Anak-anak muda sekarang ni rosak main motor. Yang nak rosak motor tu lain lah. Bagi saya ni untuk kita yang buat motor, yang repair motor ni, kita teruskan repair. Kalau kita tak buat, siapa nak buat lagi? Pernah tular, motosikal keluaran dan jenis sama dibaik pulih dan dijual dengan harga RM70,000. Melihat keringat yang dilakukan, ia bukanlah sesuatu yang mustahil. Nilai restore yang kita restore motosikal ni bukan dari segi RM1, tetapi ketelitian dari segi masa untuk kita luangkan untuk kita dapatkan kualiti yang terbaik. Relevan dengan kehendak zaman, reka bentuknya juga pernah berkembang mengikut beberapa fasa. Sepanjang 26 tahun, ia dihasilkan melalui model 5-speed, Energy, Boss, Yahoo, Millennium dan Catalyzer. Bukan untuk dijual. Itulah yang dikatakan kepada saya oleh pemilik bengkel yang membuat kerja-kerja membaik pulih motosikal ini. Dan setiap debu-debu yang terhasil daripada proses membaik pulih motosikal ini akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dipacu tenaga muda, semoga dengan adanya ruang dan peluang seumpama ini, ramai lagi anak bangsa Malaysia akan ke hadapan
bagi mengembangkan bakat-bakat mereka sehingga berjaya.